Pengenalan, setiap transaksi memerlukan catatan bagi memastikan kebenaran, kepastian, keterbukaan dapat dilaksanakan. Ia juga menjadikan sesuatu urusan lebih sistematik dan menjadikan semua pihak yang terlibat bersifat amanah dan bekerjasama untuk kejayaan semua urusan mereka. Dari segi definisi, perekonomian dalam bahasa Arab ialah al-muhasabah atau al-hisab, iaitu mengira atau menyukat. Individu yang terlibat dengan kerja-kerja muhasabah ialah muhasib. Ia adalah kawalan pergerakan keluar masuk wang atau harta dengan catatan yang teliti dan tersusun. Menurut American Accounting Association, perekonomian ialah proses mengenal pasti, mengukur, mengkomunikasi maklumat berbentuk ekonomi untuk membolehkan pertimbangan, berpengetahuan dan keputusan dibuat oleh pengguna maklumat itu. Muhammad Kamal Atiyah pula menegaskan bahawa perekonomian ialah satu pengiraan hasil-hasil kerja yang halal menurut kaedah syarak dengan pelaksanaan berdasarkan perbandingan pendapatan dan kos. Dari perbincangan di atas dapat disimpulkan bahawa perekonomian Islam adalah satu sains sosial yang berasaskan laporan kewangan dengan tujuan untuk menyatakan kebenaran, kepastian dan keadilan kepada semua pihak yang terlibat. Sejarah perekonomian dalam dunia Islam terbahagi kepada 3, iaitu tahap kegemilangan, yang kedua tahap kemerosotan dan yang ketiga ialah tahap kebangkitan semula. Saya akan menerangkan tentang isu dan cabaran yang melibatkan perekonomian Islam. Yang pertama, terdapat pihak yang memberi pandangan negatif terhadap perekonomian Islam. Yang kedua, terdapat halangan undang-undang yang menjadi penghalang. Yang ketiga, disebabkan pemikiran gaya konvensional kerana sistem perekonomian konvensional telah bertapak lebih lama berbanding sistem perekonomian Islam. Yang keempat, kurangnya inovasi. Dan yang kelima, kurangnya kepakaran dalam bidang keuangan Islam. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang cadangan dan pendapat berkaitan kepentingan, isu dan cabaran perekonomian Islam. Yang pertama, membuat kempen kesedaran kepada masyarakat dan menjelaskan kesalahfahaman yang berlaku dalam sistem perekonomian Islam ini. Yang kedua, penasihat syariah perlulah mengeluarkan fatwa mereka secara jujur dan profesional. Yang ketiga, mencipta produk-produk dan perkhidmatan yang boleh diterima di seluruh dunia. Yang keempat, pihak-pihak yang terlibat perlu menyebarkan maklumat, mengadakan forum dan memperkasa pusat-pusat latihan dan pengajian dalam bidang industri keuangan Islam. Dan yang terakhir, prinsip Islam berkaitan etika perlu diamalkan dan budaya takwa kepada Allah perlu dipupuk dalam diri semua pengamalnya. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Perbezaan antara perekonomian Islam dan perekonomian konvensional. Perekonomian Islam iaitu ia dibina berasaskan Al-Quran dan Sunnah. Hanya cara memperekonomikan sahaja yang boleh diubah, bukan prinsip asas dan hukum-hukumnya. Manakala perekonomian konvensional, ia merupakan ciptaan manusia dan boleh berubah-ubah mengikut keadaan ekonomi. Perekonomian Islam tidak terhad kepada pemilik modal sahaja, bahkan juga meliputi kepada semua masyarakat. Manakala perekonomian konvensional hanya tertumpu kepada kepentingan individu ataupun pemilik modal sesebuah syarikat dan bersifat sekular, iaitu mengutamakan keduniaan semata-mata. Seterusnya, perekonomian Islam berdasarkan kepada etika yang bersumberkan Al-Quran dan hadis. Manakala perekonomian konvensional berdasarkan kepada etika yang bersumberkan kepada hukum perdagangan masyarakat kapitalis moden. Selain itu, perekonomian Islam adalah menjadi tanggungjawab dalam menyediakan penyata kewangan dengan jujur dan sahih dengan tujuan untuk mendapatkan keberkatan dan keredaan Allah. Manakala perekonomian konvensional boleh dipercayai dan sahih, tetapi ia tidak mengambil berat hasil pendapatan sama ada ia diperoleh dari sumber haram dan kosnya pula tidak diyakini sama ada ia dari rasuah atau kos-kos lain yang salah dari hukum agama. Yang ketiga, dari aspek pembiayaan, perekonomian Islam beroperasi di bawah garis panduan serta bersumberkan sosial agama yang melarang pengenaan dan pembayaran faedah. Manakala bank konvensional akan memberikan pinjaman berdasarkan faedah dan keuntungan akan diperolehi melalui faedah tersebut. Keperluan perekonomian Islam sangat menitik beratkan dalam kehidupan masyarakat adalah untuk memelihara harta umat masyarakat daripada berlaku kemudaratan dari sumber yang haram seperti riba, perjudian, qara dan sebagainya.
Seterusnya, kepentingan perekonomian Islam iaitu yang pertama dapat mengawal aktiviti kewangan. Islam mengambil sikap yang jelas dan terbuka dalam soal merancang aktiviti kewangan berdasarkan nilai dan objektif untuk kebaikan dunia dan akhirat, sekaligus menghindari segala keburukan dan kemudaratan. Yang kedua pula ialah mengelak aktiviti tidak patuh syariah. Perekonomian Islam bersumberkan Al-Quran dan Sunnah, manakala urus niaga yang dijalankan mestilah mematuhi perundangan syariah di mana perniagaan yang haram seperti riba. Kepentingan yang ketiga pula bertujuan zakat. Islam mewajibkan setiap individu Muslim yang berkemampuan supaya menyumbangkan bahagian kekayaan yang dimiliki kepada golongan yang memerlukan seperti zakat. Dengan adanya perekonomian Islam dapat membuktikan catatan bertulis ketika wujud perselisihan antara pihak yang terlibat. Dari aspek pembiayaan iaitu perekonomian Islam melarang pengenaan dan pembayaran faedah yang bersumberkan sosial agama. Contohnya, perekonomian Islam juga menjauhi segala transaksi yang diharamkan seperti perjudian, spekulasi, short selling dan penjualan hutang. Akhir sekali, pentingnya perekonomian Islam ini iaitu dapat menyediakan penyata kewangan dengan benar dan jujur bertujuan untuk mendapat keberkatan dan keredaan Allah. Informasi relevan yang boleh dikaitkan dalam topik ini ialah Ar-Rahnu. Ar-Rahnu adalah satu skim pajak gading Islam yang berlandaskan syariah. Perkataan Ar-Rahnu adalah berasal daripada bahasa Arab Rahnan yang membawa maksud gadai. Objektif Ar-Rahnu adalah sama dengan pembiayaan peribadi, iaitu untuk mendapatkan wang tunai tetapi dengan mencagakkan emas. Sekurang-kurangnya peminjam tidak begitu terbeban jika tidak mampu membayar semula pembiayaan kerana telah dicagakkan dengan emas Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam iaitu YAPIM. YAPIM adalah pencetus idea dalam memperkenalkan Ar-Rahnu di Malaysia sebelum diikuti institusi lain seperti Kedai Ar-Rahnu KAR yang dimiliki oleh Pemodalan Kelantan Berhad dan Muasasah Gadaian Islam Terengganu yang telah ditubuhkan oleh Kerajaan Negeri Terengganu. Akhir sekali, perekonomian Islam adalah sebahagian dari ajaran Islam dan ia diawasi oleh sistem akidah yang menjadi kawalan dalaman bagi memastikan sistem perekonomian yang adil dan telus yang dapat menjamin keharmonian hidup. Dalam konteks kerajaan, perekonomian memainkan peranan penting bagi mengawasi polisi, program pembelanjaan dan pendapatan negara, bahkan menentukan pengurusan harta zat.